Usaha melawan pandemik COVID-19 bukan eksklusif. Semua negara di dunia ini berdepan dengan cabaran yang sama, namun pada skala yang berbeza. Bagi Malaysia, angka jangkitan harian masih tinggi, namun vaksinasi juga antara terbaik di dunia. Dalam kita merasakan sengsaranya kesan COVID-19 ini, namun ia membawa hikmah yang nyata. Antaranya, usaha mendigitalkan ekonomi kita lebih berganda. Namun, itu bukan ukuran sebenar kejayaan kita. Kedudukan Malaysia di mata antarabangsa masih rendah, khususnya berbanding dengan negara jiran yang suatu ketika dahulu berada di belakang kita. Saya Najib Arif, ini Fokus minggu depan. Kita saksikan data ini. Baik, data yang anda saksikan tadi merupakan laporan Digital Riser oleh European Centre for Digital Competitiveness dan ini mengukur 140 buah negara dan dibahagi mengikut kelompok negara seperti G7, G20 dan juga rantau. Bagi Asia Timur dan juga Pasifik, Vietnam mengungguli kedudukan pertama manakala Malaysia di tangga ke-15. Ia penurunan bagi Malaysia yang sebelum ini pada tahun 2020 menduduki tangga ke-12. Dua indikator dilihat untuk mengukur iaitu pertama ekosistem dan kedua adalah corak pemikiran yang mana ia berkait dengan soal struktur dalam ekonomi tersebut. Bagi mengulas lanjut, saya bersama dengan pengasas Terra2Tech iaitu Reza Razali yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Reza. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Reza, pertama sekali kalau kita melihat bahawa kedudukan Vietnam ini dalam di Asia Timur dan juga Pasifik ini di tempat pertama, kalau kita melihat di Vietnam, mereka ada program transformasi digital kebangsaan 2025. Ini antara apa yang menyumbang kepada kedudukan mereka pada ketika ini. Bagaimana untuk kita melihat bahawa perbezaan kita ini yang suatu ketika dahulu Vietnam di belakang kita tapi di hadapan kita pada ketika ini. Apa kelemahan utama yang perlu kita atasi segera bagi Malaysia? Okey, bagi saya the digitalizer ni we just look at two things. We look at the ecosystem and also corak pemikiran, the mindset. So looking at the various ecosystem component ni, I think we just need to identify which one are we doing worse than our peers in the country, and that is where we need to improve kalau looking at just improving the score. But if we are to look beyond the score of this Digital Riser punya study, we can feel it all over, right? Being in the ecosystem, you can see how Vietnam has a much vibrant ecosystem than Malaysia, on how Vietnam has an earlier unicorn than when Malaysia had its recent one from Qasem, and also how Vietnam has this digital transformation program, which probably has performed
fairly well for the country in terms of helping the businesses being set up to the availability and diversity of the workforce. Ya, Reza, bagaimana untuk kita melihat kerana intervensi dasar ataupun policy intervention ini sangat penting pada ketika ini. Dalam keadaan sukar pada ketika ini, COVID-19 ini adalah peluang untuk kita melakukan intervensi dasar ini. Dahulu kita mewujudkan Cyberjaya yang sepatutnya menjadi nukleus kepada katalis kepada teknologi kita ini dan sebagainya. Apa lagi yang perlu kita lakukan kerana pelbagai koridor telah pun kita wujudkan. Cyberjaya juga kita wujudkan. Di mana mungkin kalau kita sifatkan kesilapan ataupun kelemahan kita yang perlu diberikan pengkhususan untuk penambahbaikan. Rasa saya bukan sebab kelemahan, tetapi we had the first mover advantage. Kita come out dengan most probably the MSC Malaysia plan back in maybe 95, 96 before kita punya peer in the region ni had any plans kan. So we were the first one in the region that had come up with the plans. So what probably happened was we did really well in the 90s and early 2000 in attracting investment, in creating ecosystem, but then maybe the follow through after that was not executed that well kan. That's probably. So what happened with this other country, they started much later. Probably they had learning from what we did in the 90s and the 2000. So they were able to look at three main things, I would say. The return on innovation comes from only three main things. Satu, differentiation. Satu, neutralization. And another one is optimization. So probably all these other countries, when they first started, of course, they look at differentiation, what they can do different than us. Vietnam probably has a bigger population than us, kan? And a lot more engineering graduate than Malaysia, so they were able to differentiate there, and then they were able to neutralize what we had. For example, we were able to have foreign company were able to set up support center in Malaysia very easily. So countries like maybe Philippines and a few other markets, they were able to neutralize that. They were able to do the same thing in their country a lot cheaper. And eventually they were able to optimize the cost lah. The optimization of the cost might be the reason where they were able to drive costs down further, attracting investment to their country. In fact, of ours lah. In fact, maybe that's one of the problem as well. Kalau kita tengok in Vietnam, they had a large company called FPT, Software Development House, staff dekat 20,000 orang kot. Tetapi kat Malaysia, when we set up a lot of this outsourcing center, a lot of the talent that's in this center are not Malaysian. They are all foreigner that was brought to Malaysia kan. So definitely the cost to just move foreign talent to work in Malaysia is not very cost efficient compared to just the center being set up in the native country itself. Yalah, pada tahun 1995 mungkin apa yang kita laksanakan pada ketika itu di bawah MSC dan sebagainya adalah berbeza kerana revolusi industri itu sudah berbeza. Kali ini kita bercakap soal IR 4.0, AI dan sebagainya. Dan to be fair juga kita pun sudah mewujudkan dasar seperti industry forward, kita ada Malaysia Digital Economy Blueprint ataupun My Digital. Kita pun ada National Policy on the Fourth Industrial Revolution. Bagaimana polisi-polisi dan dasar-dasar ini akan mencorak perjalanan Malaysia ke masa hadapan? Adakah tepat landasan itu? Bagi saya polisi-polisi ini a lot of the time remain just a policy. Kita, in fact, having been in the ecosystem the last 5 years, there was no different than it was 10 years ago. It felt the same. Although there's new policy in place, ecosystem players, startups don't see any difference. So there must be a problem of implementation or the vision not properly executed by people on the ground. That's how I feel being in the ecosystem. Pelaksanaan di peringkat bawah ini bermakna dasar itu sudah ada. Dasar itu mungkin baik dan sebagainya. Pelaksanaan inilah bermasalah mungkin kalau kita melihat kepada perkara itu. Bagaimana untuk menambahbaikkan pelaksanaan ini? Kerana kalau kita melihat bahawa kita bukan tidak ada talent, mungkin ada talent. Kita sudah menyaksikan ada juga talent-talent kita yang terpaksa pergi ke negara Singapura sebagai contoh, mengembangkan startup mereka dan sebagainya kerana pada hemat mereka, ekosistem kita tidak membantu pengembangan syarikat mereka dan sebagainya. Bagaimana untuk kita pastikan bahawa kalau ada idea itu harus didengar, bukan saja diketepikan dan juga harus disokong dan sebagainya melalui dasar-dasar yang kita ada? Untuk support viable ecosystem, kita perlukan 3 benda kan. I think we need the talent, we need the market and then we need the financing lah.
So bila kita lihat talent, kita rasa kita ada talent, tapi kita lihat negara-negara seperti India mungkin produce 1 million engineer a year, Vietnam produce 100,000 engineer a year, kita mungkin produce 100,000 kan, tertiary graduate every single year. So daripada situ je kita dah kalah. Kita dah memang tak churn enough talent, and then in terms of funding, kita lose out. A lot of our funding came from the government. There was not enough effort from GLCs, from private money, from foreign money that's investing in our market, because they think our market is too small, kan? So that is a challenge, because kita try to compete as if we have a lot of money, as if we have a large market, and as if we have a talent. Bagi I, the policy that we need to come up with has to be a policy yang kita boleh utilize our strength, meaning that okay, kita mungkin tak ramai graduate, tapi mungkin graduate kita bagus in a certain field, so kita funnel our graduate there. And then let's say the kind of market that we probably have access to and we are fairly good in, maybe we are good in developing certain type of cloud software, certain type of research on rubber or palm oil. Maybe that's where we should put our effort on. And then in terms of funding, we need to figure out the way of how we can invigorate the ecosystem with a lot more funding coming from the private sector, coming from foreign investor. How can we do that? Because kita lihat a lot of funding program di Indonesia dan juga di Singapore, berbilion-bilion the amount. But then when we announce our program, it's only 50 million, 100 million. So the gap tu memang kita kalah daripada all these three main angle. Daripada segi talent, daripada segi market, and then daripada segi financing. Reza, ketiga-tiga perkara itu yang Reza sebutkan amat menarik sekali. Kerana ini bukan kali pertama kita bincangkan tiga-tiga perkara ini. Sudah lama menjadi cabaran. Kita akan ada rancangan Malaysia ke-12, 27 September ini akan dibentangkan. Apa yang harus segera dimuatkan dalam RMK 12 untuk 5 tahun mendatang ini, setidaknya kita boleh menang dalam arena digital? Benda paling penting bagi saya dan benda paling feasible ialah kita perlu kuat-kuasakan talent kita, ya. Meaning that kita nak melahirkan a lot of engineering graduate, a lot of STEM graduate yang berkualiti, bukan hanya kuantiti tapi quality. So kita kena figure out how is Vietnam dengan FPT ni dia boleh ada 20,000 software engineer that work for them. Padahal kat Malaysia kita nak cari firm yang ada 1,000 software engineer pun kita will probably struggle lah. So the idea is kita must focus on talent development dari early on. How can you kuasakan talent ni daripada segi sekolah rendah, sekolah menengah, dan eventually perkasakan mereka daripada segi vocational atau university lah, on how we can in fact instead of just kita ada 500,000 SPM yang sit SPM examination every year, tetapi kenapa the drop rate daripada mereka yang sit for SPM dan keluar daripada universiti tak cukup ramai, and how can we increase a lot of more people that become software engineers or be involved in digital economy right after SPM. So bagi saya, kalau kita selesaikan masalah talent ni, we will be able to resolve problem market, because market worldwide has a shortage of engineers. That's a problem. So we should be able to target the global market by having good talent, and then funding. I think if Malaysia does not have the funding available here, if our talent is good, we can seek for funding elsewhere in the world. That is also another option. Okey, Reza, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Ini adalah topik yang cukup menarik dibincangkan, memerlukan masa yang panjang sebenarnya, tapi itu saja masa kita ada. Saya berjanji akan menghubungi Reza lagi pada masa akan datang untuk membincangkan, kerana kita juga perlu melihat mismatch yang berlaku antara penawaran modal insan tersebut dengan apa yang pasaran perlukan dan sebagainya, dan pada masa yang sama bagaimana untuk memastikan gaji mereka ini cukuplah berbaloi dengan apa yang mereka belajar dan sebagainya, kerana pada akhirnya akan membuatkan brain drain. Itu juga permasalahan struktur yang perlu kita lihat. Itu adalah Reza Razali, pengasas Teratotech, mengulas tentang kedudukan Malaysia dalam indeks yang dikeluarkan laporan Digital Riser oleh European Centre for Digital Competitiveness.
Baik, ini perkembangan yang baru kami terima di mana sebanyak 20,396 kes baharu COVID-19 dilaporkan hari ini. Selangor sekali lagi mendahului dengan 3,886 kes baharu, diikuti Sarawak dengan 3,747 kes baharu. Johor 2,165 kes dan Sabah 2,136 kes. 4 negeri masih mencatatkan kes baharu sebanyak 4 angka, iaitu Kelantan, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Kes baharu di Perlis berkurangan berbanding semalam. Negeri itu mencatatkan 78 kes baharu. Manakala Labuan kekal satu angka dengan 4 kes baharu. Maklumat dan perincian lanjut mengenai penularan COVID-19 hari ini akan kami kongsikan dalam Awani 7.45 malam ini dan astroawani.com. Tragedi 9/11 yang kita panggil 9/11 ini berlaku 20 tahun lalu yang mengubah landscape geopolitik dunia kalau kita lihat. Khususnya dalam perhubungan antarabangsa, kita melibatkan dua buah negara antara Amerika Syarikat dan juga Afghanistan. Baru-baru ini kita melihat bagaimana Amerika Syarikat bertindak mengeluarkan kesemua tentera dan mengakhiri peperangan selama 20 tahun yang tercetus akibat tragedi 9/11 ini. Bagaimanakah kita melihat bahawa sambutan ulang tahun ke-20 9/11 yang akan berlangsung seminggu lagi sekarang ini akan menyaksikan satu era baharu selepas peperangan di Afghanistan. Itu ingin saya ulas. Saya nak bersama dengan mantan pensyarah Akademi Ketamadunan Islam UTM Johor, iaitu Profesor Dr. Kamaruzaman Yusof yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Prof, bagaimana untuk kita melihat bahawa 20 tahun, 2 dekad, bukan tempoh yang pendek. Kita melihat bahawa sejarah itu sudah pasti ditulis berkaitan dengan perkara tersebut. Bagaimana untuk kita melihat penarikan diri Amerika Syarikat di Afghanistan sebagai contoh, ini adalah tercetus akibat 9/11 juga kejadian tersebut. Bagaimana ini akan mewujudkan satu era baharu dalam perhubungan antarabangsa dalam konteks geopolitik, khususnya berkaitan dengan Timur Tengah dan sebagainya? Okey, terima kasih. Kalau kita melihat kepada ulang tahun 20 yang ke-20 serangan dan juga hubungan antara Al-Qaeda dengan Amerika Syarikat sebagai contohnya, sebenarnya kalau kita tengok konflik ini tidak bermula dengan jatuhnya Afghanistan tahun 2001 dan juga dengan berlakunya pembunuhan ataupun serangan udara oleh pihak pengganas, ya. Kita tidak tahu daripada Al-Qaeda ataupun dari pihak mana. Tetapi suka saya tekankan, saya juga sebut nak kongsi bahawa sebenarnya gerakan Al-Qaeda ini dimulakan pada tahun 1996, ya, melalui fasa yang pertama, diteruskan sampai 5 fasa sampai 2016. Itu satu. Di dalam fasa yang saya sebut itulah berlakunya beberapa peristiwa yang penting. Yang pertamanya ialah serangan terhadap World Trade Center, Pentagon, ya, dan juga Pennsylvania yang membawa kepada kematian lebih daripada 3,000 manusia yang ada pada masa itu. Itu satu. Dan serangan itu dijadikan alasan oleh pihak Amerika pertamanya untuk menyerang dan menguasai Afghanistan pada 2001. Satu. Dan yang kedua, digunakan juga alasan untuk menyerang dan menawan Iraq pada tahun 2002, tahun 2003. Itu dua peristiwa yang besar yang perlu kita lihat. Dan konflik ini, ya, berterusan daripada tahun 96 saya sebutkan tadi, ya, sehinggalah beberapa minggu yang lepas apabila Amerika Syarikat mengisytiharkan akan keluar pada 31 hari bulan Ogos, ya, keluar daripada Afghanistan selepas daripada kehadiran semula Taliban yang disebut sebagai Taliban 2.0 itu. Tetapi dalam tempoh yang ada itu, kita dapati berlaku banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menunjukkan konflik yang berterusan. Antaranya kalau boleh saya sebut, apa yang dilakukan oleh Osama bin Laden, ya, yang menyerang Somalia, Tanzania,
dan juga Yaman dan juga tempat-tempat lain satu pihak, dan satu pihak yang lain respon yang ditunjuk oleh pemimpin-pemimpin Amerika, ya, terutamanya sebagai contoh yang dilakukan oleh Bush satu, kemudian tindakan seterusnya yang dilakukan oleh Obama, dan yang paling malang ialah beberapa tindakan yang kurang strategik yang dilakukan oleh Trump, ya, kononnya untuk meneruskan war of terror itu, tetapi nampaknya telah berjaya menajamkan lagi pertembungan dan juga pertentangan antara Islam di satu pihak, kelompok Islam di satu pihak, dengan juga Amerika dan sekutu-sekutunya. Ia juga dikaitkan dengan kegagalan, kalau boleh saya sebut, Al-Qaeda. Ya, mereka cuba nak menarik perhatian masyarakat Islam, tetapi mereka gagal. Dengan serangan itu mereka mengharapkan seluruh pemimpin dunia memberikan sokongan kepada mereka, ya, tetapi juga gagal. Dan akhirnya yang berjaya, yang nampak mendapat hasil daripada pertembungan ini ialah China yang bangkit sebagai satu kuasa besar dunia dari segi ekonomi, dan yang keduanya ialah Iran. Ya, kerana apa? Dengan serangan yang dilakukan oleh Amerika kita sebut tadi, ya, ke atas Afghanistan, ya, pada tahun 2001 telah mengurangkan tension di antara Iran dengan hubungan di antara Iran dengan Al-Qaeda, ya, kerana perbezaan mazhab Sunni dan Syiah. Dan yang keduanya ialah kerana apabila pihak Amerika menyerang Iraq, kita dapati serangan itu sebenarnya memudahkan Iran untuk masuk ke Iraq, mempengaruhi masyarakat di Iraq yang 70% daripadanya adalah Syiah, dan mereka kekal menguasai dan mempengaruhi penduduk tempatan sehingga hari ini. Itu yang kita nak tengok yang pertama. Yang keduanya ialah tentang bagaimana dengan adanya pertembungan ini digunakan oleh Amerika untuk terus-menerus mencanangkan apa yang disebut sebagai Islamofobia. Yang pada asalnya Islamofobia ini mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan satu hipotesis yang dibuat oleh Huntington, iaitu Clash of Civilization. Maka pelaksanaan pertembungan yang berlaku antara Al-Qaeda dengan Amerika secara khusus membawa kepada peristiwa September 11 tadi, dan seterusnya memberi kesan yang sangat besar kepada sifat benci Amerika, rakyatnya, pemimpinnya terhadap, ya, masyarakat Islam, ya, secara umumnya, dan juga memberi kesan kepada dasar-dasar yang baru yang dibuatkan oleh Perancis sebagai contohnya, oleh Austria, ya, dan juga oleh UK terhadap, ya, umat Islam yang dilabelkan sebagai teroris, fundamentalis dan sebagainya. Prof, saya berbaki 4 minit lagi untuk perbincangan ini, Prof. Bagaimana untuk kita melihat bahawa penarikan semula tentera ataupun Amerika Syarikat secara keseluruhannya daripada Afghanistan ini, bagaimana ini sedikit sebanyak boleh memulihkan imej Islam itu daripada Islamofobia yang tercipta hasil peperangan daripada Afghanistan ini? Ya, terima kasih. Kita melihat apa yang berlaku di Afghanistan sekarang ini, ya, saya sifatkan kemasukan ataupun kemasukan semula Taliban 2.0 ke negara asal mereka, saya menganggapnya ialah sebagai penyelamat dalam beberapa aspek. Satu, menyelamatkan rakyat daripada terus-menerus ditekan oleh pihak Amerika Syarikat. Satu, mereka telah berjaya menunjukkan imej yang baru. Ya, kita tak tahu imej ini sama ada betul ataupun tidak. Yang kedua, yang ketiganya mereka telah menyebarkan janji-janji yang baik, ya, yang positif kepada seluruh penduduk. Sama ada yang terdiri daripada pemimpin, pegawai tentera, rakyat, selagi mana mereka mahu bersama-sama membangunkan negara mereka Afghanistan, termasuklah kelompok wanita dan seterusnya. Jadi saya rasa kedatangan Taliban untuk kali yang kedua ini bukan sahaja berjaya menghalau Amerika yang telah pun keluar, ya, kita percaya ada lagi kompromi CIA yang masih berada di dalam, tetapi juga mereka telah berjanji untuk mengeluarkan mana-mana kelompok yang dianggap ekstrim, yang dituduh sebagai teroris itu daripada bumi Afghanistan. Termasuklah saya jangka kelompok daripada Al-Qaeda, ya, Saki Baki daripada ISIS, termasuklah ISIS Khorasan yang baru ni menyerang Amerika, dan juga kelompok-kelompok lain yang mereka rasa tidak seharusnya terlibat di dalam pembangunan Afghanistan. Tetapi kebimbangan kita juga, kita bimbang apabila Afghanistan cuba keluar daripada pengaruh Amerika, nanti akan masuk pengaruh daripada China dari segi ekonomi dan juga daripada Rusia.
saya rasakan strategi yang dilakukan oleh pemimpin Afghanistan pada masa ini, kita masih tunggu, ialah mengadakan hubungan yang secara berhemah dengan pihak mereka dan juga kuasa-kuasa besar, dan pemimpin Britain juga telah menyebutkan bahawa mereka tidak bersedia untuk memberikan pengiktirafan terhadap kerajaan yang baru ini, tetapi mereka bersedia untuk membuat engagement dengan pihak kerajaan yang ada. Saya rasa ini adalah satu permulaan yang baik, dan kita harap supaya kerajaan Afghanistan diisytiharkan secepat-cepatnya untuk membolehkan pelbagai pandangan diberikan oleh pemimpin-pemimpin negara daripada seluruh dunia, daripada dunia Islam dan dunia Barat, yang memberikan respon terhadap apa yang bakal diisytiharkan oleh kerajaan baru Afghanistan ini. Okey, Profesor Dr. Kamaruzaman Yusof, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Itulah lipatan sejarah dan juga rentetan sejarah yang dikongsikan oleh Prof sendiri. Kita melihat 20 tahun tempoh yang cukup panjang daripada 9/11 tersebut. 11 September ini akan mereka ulang tahun ke-20 kita melihat, dan signifikannya mereka menarik diri daripada Afghanistan tersebut. Perang yang begitu panjang dengan kesan yang begitu mendalam bagi rakyat Afghanistan, termasuk kanak-kanak yang tidak pun wujud zaman kanak-kanak mereka dan sebagainya. Bagaimanakah kita melihat perhubungan selepas ini? Yang paling penting untuk kita melihat dalam konteks Islamofobia dan kerajaan di Afghanistan tersebut di bawah pimpinan Taliban sebagai contoh untuk diiktiraf ataupun sebaliknya, bagaimanakah kerjasama ini akan dicorak dalam era baru pasca 20 tahun 9/11. Terima kasih Prof. Itu sahaja fokus minggu depan untuk jam ini. Semua ini kami akan rangkumkan di laman web kami astroawani.com. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.